Nabi Allah Ibrahim Allah sebut dalam Al-Quran sebagai umat. Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itu umat. Ibrahim satu individu, Allah sifatkan Ibrahim bagaikan umat. Disebabkan Nabi Allah Ibrahim telah menghimpunkan semua ciri-ciri kebaikan. Disebabkan Nabi Allah Ibrahim seorang individu itu kekuatannya bagaikan satu umat. Dan kita satu umat, kekuatan kita bagaikan hanya beberapa orang individu saja. Abdullah bin Mas'ud sifatkan Mu'adz bin Jabal. Kata Abdullah bin Mas'ud, inna Mu'adzan kana ummah, sesungguhnya Mu'adz itu umat. Mu'adz itu satu orang ya, tapi Mu'adz itu umat. Sebab pengorbanannya, perlaksanaannya, dia sebagai satu individu menghadapi keseluruhan manusia. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sebagai individu, tetapi dia bagaikan umat. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang melakukan pengorbanan, Allah tempatkan kerana dakwah di lembah yang kering kontang, wadin ghairi dhi zar', lembah kering kontang, ghairi dhi zar', tak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi oleh kerana ia adalah dakwah, kerana ia adalah tanggungjawab yang Allah berikan, siapalah yang nak terima dakwah di lembah Mekah yang kering kontang itu? Tetapi oleh kerana Allah telah memerintahkannya, Nabi Ibrahim tempatkan dirinya di situ. Dia buat rumah Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Nabi Allah Ibrahim dan Ismail mengangkat binaan Baitullah, dia menyatakan, ya Allah, terimakanlah daripada kami ini, amalan kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini lak, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua menyerah diri kepadamu. Dia doa untuk diri dia dan Nabi Ismail, anak dia. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah juga zuriat keturunan kami ini adalah umat yang menyerah diri kepadamu. Nabi Allah Ibrahim doa dulu ni. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal alimul hakim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hantarkanlah kepada mereka seorang rasul. Kita dah Nabi Allah Ibrahim 1000 tahun ya, setelah minta supaya umat ini menyerah diri kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhan kami, hantarkanlah kepada mereka, kepada umat ni, seorang rasul di kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka itu ayat-ayat-Mu dan akan mengajar kepada mereka kitab dan hikmah. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui, maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Allah Ibrahim panjang nafasnya, Nabi Allah Ibrahim panjang pandangannya, melihat kepada dirinya dan melihat kepada manusia kemudian. Mudah-mudahan mereka menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang disuruh kita contoh dia, semangat dakwahnya, hidup untuk dakwah, mewakafkan diri untuk dakwah, bangun tidurnya untuk memikirkan masa depan diri dan umatnya.
supaya mereka menjadi manusia yang tunduk kepada kebesaran kerajaan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu saya kata, untuk meletakkan pisau menyembelih anak tidaklah terlalu sukar. Tak berapa banyak orang gila dalam dunia ni buat, bini dia disembelih. Tetapi yang sukar ialah untuk manusia bertarung dengan perasaannya ketika dia nak menyembelih anaknya, apabila dia ada perasaan seorang bapa. Banyak perkara yang kita nak belanjakan daripada harta fi sabilillah, ataupun kita nak korban tu, bukan korban tu besar sangat, tapi kerana kita terpaksa bertarung dengan perasaan kita, cinta kita kepada dunia, perasaan ketamakan kita, dan perasaan kita yang tidak nampak habuan Allah pada hari akhirat, menyebabkan perasaan itu yang sebenarnya kita bertarung, bukan dengan apa. Nak keluar belanja fi sabilillah RM50 supaya manusia dapat berdakwah dan menyebarkan dakwah, sebenarnya RM50 bukan besar, tapi nak bertarung dengan sifat tamak, nak bertarung dengan kebakhilan yang ada dalam diri, itulah yang besar. Untuk keluar menghadapi musuh demi mempertahankan ajaran Islam bukan besar. Keluar, ambil kenderaan, keluar. Tetapi untuk bertarung dengan perasaan cintakan dunia, sayangkan harta, cinta ingin kekal terus hidup di dunia ini, itulah yang besar, yang menyebabkan manusia tewas dan tidak mampu untuk menghadapinya. Apa yang dilakukan oleh para nabi ialah bertarung menghadapi perasaan mereka apabila bertembung antara kepentingan diri dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Itulah kemuncak nabi. Itulah kemuncak para pendakwah, dan itulah kemuncak mereka yang ingin berjuang mempertahankan ajaran Islam ini. Sesiapa yang dapat mengenepikan kepentingan dirinya di atas kepentingan agamanya, maka dia akan dapat meneruskan agenda perjuangan mempertahankan agama ini. Bila masuk musim korban, semua tok khatib pun bercakaplah tentang pengorbanan Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim. Macamlah dengan kita sembelih lembu sekok tu, sama dah dengan Nabi Allah Ibrahim? Tak sama, berbeza. Allah cuma nak bagi tahu kita supaya ingat contoh Nabi Allah Ibrahim, tapi bukan itu saja. Ada perkara yang lebih besar yang Allah mahu supaya kita dihubung kaitkan dengan nama Allah, dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Hatta penceramah yang ceramah tentang pengorbanan pada jalan Allah itu pun sendiri, belum tentulah dia berkorban pada jalan Allah. Sebab tu ramai orang nak jadi penceramah, kerana penceramah ni untung, boleh jampi ayak RM2 jadi RM40, kismeh 5 kupang jadi RM50. Sebab guna nama agama. Tapi Nabi Allah Ibrahim terpaksa mengeluarkan apa yang dimilikinya, mengorbankan dirinya semata-mata untuk menyalakan obor dakwah demi dakwah dan masa depan dakwah. Kita semua adalah ejen dakwah. Saudara-saudara datang ke sini, di tempat ini, kita tidak ajar untuk hidup sebagai orang boleh jampi orang, walaupun kita tak nafilah ada bab jampi orang sakit dalam Islam ni. Tapi kita nak ajar agama adalah pengorbanan, agama adalah perjuangan. Kalau sekadar mari mendengar ceramah bagaikan kita pergi dengar hiburan saja, maka tak banyaklah faedahnya. Tapi jika setiap kita apa yang kita dengar dan kita bergerak membawa mesej Islam ini, dan kita terang kepada generasi ini bahwasanya Islam adalah agama yang baik, agama yang rahmat. Islam adalah agama yang memberikan kebaikan untuk manusia sejagat. Islam itu sesuai untuk sepanjang zaman.
Islam itu mudah, dia tidak perlu dipayah-payahkan. Allah telah turunkan syariat yang mudah. Islam itu selamat. Islam tak maki orang. Islam tak mencarut ke orang. Jika kita dapat fahamkan supaya orang semua dapat melihat keindahan ajaran Islam ini, kita adalah sebahagian daripada kita melakukan tanggungjawab yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mungkin sukar, tapi Hasan al-Banna menyatakan, ana indakum kasyajar tarmunani bil hajar armikum bis samar. Aku di sisi kamu bagaikan pokok, kamu melontar aku dengan batu, aku menggugurkan untuk kamu buah-buahan. Para pendakwah, ahli ilm, apabila orang maki dia, dia akan jawab tetapi dengan ilmu. Tapi orang jahil, dia maki orang, dia mencarut ke orang, dia akan peduli. Tapi orang ahli ilm, orang baik, tuan-tuan, orang berdakwah, orang yang kenal Islam akan menjawab tomahan orang dengan dalil, dengan nas, dengan akal yang waras, dengan penghujahan yang baik. Kerana itulah tabiat kepada agama ini. Agama ini memerlukan keberkatan. Tidak sama antara orang yang bercakap agama dan orang yang menghayati makna kepada agama. Agama itu mengalir dalam urat nadi seseorang, sehingga bangun dan jatuhnya dirasakan bersama-samanya tanggungjawab mempertahan dan membina agama ini. Ini yang kita suruh kepada generasi muda, terus bersama-sama dengan kita, bukan bekerja supaya menyatakan ni tempat terbaik ataupun kita saja tokoh yang boleh mengatakan, tapi kita berkempen supaya ke mana mereka pergi, bawalah Islam, sebutlah Islam, ceritalah tentang kehebatan Islam, keluasan Islam, kelunakan Islam, dan betapa tidaklah sukar untuk manusia ini kembali kepada jalan Islam. Dengan itu kita akan mengingati perjuangan yang besar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kita doa kepada Allah supaya Allah menjadikan cinta kita kepada para anbiya, kerana zikrus salihin, menyebut orang-orang salih itu merupakan ibadah, dan kepala orang-orang salih itu ialah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Membaca Al-Quran tentang sejarah para nabi akan menjadikan kita rasa bagaimana perasaan mereka. Mereka membawa dakwah ini bukan dengan sebagai amalan sampingan, tetapi mereka menjadikan dakwah ini merupakan bebanan mereka dan perjuangan hidup mereka. Itulah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, macam mana pun semangat Nabi, macam mana pun semangat para sahabat, tapi bila orang hina Nabi, orang maki Nabi, orang kata orang gila, orang kata orang sihir, tukang sihir, orang kata, kemudian orang Quraisy buat macam-macam, orang tangkap para sahabat, orang seksa para sahabat, ada para sahabat yang dibunuh, tentulah perasaan seorang Nabi itu duka cita. Untuk itu Allah Ta'ala, untuk mengubat duka cita itu, Allah hidangkan dalam Al-Quran banyak kisah para Nabi. Bukan untuk seronok-seronok, tapi supaya Nabi tahu, wahai Muhammad, bukan saja engkau yang merasai penderitaan ini, jalan yang kau lalui ini telah dilalui oleh generasi yang sebelum daripada ini. Jalan yang kau lalui ini telah dilalui oleh para anbiya sebelum daripada ini. Jalan yang kau lalui ini telah dirasai oleh mereka yang telah berjuang sebelum ini. Dan ini adalah sunnah para pejuang yang terpaksa dihadapi. Allah Ta'ala menyebut, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Allah kata, kami tahu wahai Muhammad,
telah mendukacitakan engkau perkataan-perkataan mereka. Apa yang mereka kutuk kau, apa yang mereka maki kau, apa yang mereka cerca kau, itu telah menyakitkan hatimu wahai Muhammad. Tetapi sesungguhnya mereka itu sebenarnya bukan mendustakan kau, tetapi memang tabiat orang-orang yang zalim itu keras kepala. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Telah didustai sebelum daripadamu wahai Muhammad para rasul. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu, tapi mereka sabar di atas apa yang mereka disakiti dan didustai itu, sehingga datangnya pertolongan kami dan tidak akan berubah janji-janji kami. Ini perjalanan yang tak akan ubah, ini janji yang tak akan diubah, inilah keadaan realiti yang tak akan diubah, inilah hakikat yang tak akan diubah. Telah datang kepadamu wahai Muhammad berita rasul-rasul yang terdahulu daripadamu. Bila datang berita pada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, apa yang berlaku pada Nabi Nuh, apa yang berlaku Nabi-Nabi sebelum daripada ini, hati Nabi menjadi tenang. Sekurang-kurangnya Nabi rasa bukanlah aku seorang, dan sahabat rasa bukanlah kami seorang, sebenarnya telah melalui jalan ini mereka-mereka yang terdahulu daripada kita. Ya, bebanan ujian itu tak boleh dikurangkan dengan mendengar cerita, tetapi mendengar cerita meredakan perasaan. Meredakan perasaan. Kerana kebanyakan bebanan yang main kepada kita ni bukan kerana bebanan itu, tetapi perasaan kita. Orang kata kat kita, kadang-kadang perkataan sekali dia kata dia belah, tapi kita duk fikir dia kata tu lama. Tetapi bila datangnya berita-berita Al-Quran, maka ia meredakan perasaan kita. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam salah satu daripada simbol untuk kita ingat dalam membawa dakwah ini, pengorbanan insan manusia yang Allah kata inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik kita pada hadis.